daripada sekalian amalan-amalan dengan kita menghukum. Kita kata kita nak semaya ataupun kita nak sedekah ataupun kita nak berpuasa, kita hukumlah kata kita nak semaya. Kita menetap kita nak semaya, tapi serta kita nak sempurnakan amalan yang dimula saat itu. Makna kata sempurna bitafwid, dengan kita menyerah kepada Allah, tetengah sempurna tu Allah, dan kita istisna, kita istisna tu insya-Allah. Allah Taala itulah yang menjaya, kita tak boleh menjaya. Tu dia. Lepas tu yang kata fafihi, maka sabitlah padanya pada apa? Pada al-itmam, ai itmamil amali, mensempurnakan amalan yang dimulakan oleh kita saat ni. Al-khatarani, ada dua kebahayaan. Dalam kita nak sempurna amalan, lagi pula kita serah kepada Allah amalan kita nak sempurna ni, dan pula kita tu istisna ta insya-Allah kalau Allah Taala wis sempurna. Al-khatarani, ada duanya kesempurnaan, dua kebahayaan. Dalam tu ada dua kebahayaan. Mana dua kebahayaan? Tengok. Khatarul wusuli, yang pertama dikatakan kebahayaan bagi kita nak tercapai kepada amalan. Tu bahaya tu, kita nak semaya tu, lepas tu kita nak capai kepada maksud yang kita semaya, nak wisudah, nak wis selesai. Di situ orang panggil khatarul wusul, yakni kebahayaan dan telitase bagi apa nak menyampai pada amalan hak yang kita kuasa ataupun yang kita mulai akan dia. Kemudian khatarul wusul, yakni kebahayaan bagi kita nak tercapai kepada amalan kita yang kita hendak semaya ke masalah ataupun puasa. La tadri, yang tiada mengetahuilah oleh engkau. Engkau tak tahu nak boleh sapa ke tak, nak boleh selesai ke tak, nak boleh menyudahi ke tak amalan kita untuk cita-cita, ataupun kita menghukum kita nak beramal saat itu, nak sapa ke tak sapa. La tadri, tidak mengetahui engkau akan dia akan al-wusul. Hal tasilu ila dhalika, adakah tercampailah oleh engkau dhalika ila dhalika, kepada dimakan itu, dimakan mana? Ai ila itmamil amali. Jadi engkau tak boleh tahu tu bahaya tu. Engkau nak boleh tercapai kepada nak mesempurna amalan. Misalnya kita takbir Allahu Akbar, kita menghukum kata kita nak semaya, tapi tetangga tercapai masalah amalan kita tu, adakah tercapai pada sempurna ke tak sempurna? Hak tu kita tak boleh tahu. Amla, ataupun tidak. Apa amla? Ai amla tasilu, ataupun tidak tercampailah ia oleh engkau akan dimai kita amalan. Itu bahaya yang pertama. Wa khatarul fasadi, yang kedua orang panggil bahaya dalam kita wa amal ni, orang panggil khatarul fasad, kebahayaan bagi punah dan kemusnahan dan kebinasaan bagi amalan kita. La tadri, tiada mengetahui oleh engkau. Engkau tidak mengetahui ke apa? Tidak mengetahui. Hal fi dhalika, adakah pada dimakan itu? Adakah pada dimakan itu? Dimakan mana dalam? Hal fi dhalika, adakah pada dimakan itu? Dimakan al-itman tu pada mesempurna amalan ni. Salahun, baik ia. Adakah amalan kita nak sudah kita dah buat amal tu baik? Kalau wabat mana tak daripada amalan kita semai Allahu Akbar, kita khusyuk daripada awal semaya, hingga sampai tengah semaya, hingga sampai kesudah. Makna amalan kita tu ada kebaikan. Ataupun kita puasa daripada pagi, tengah hari. Makna puasa kita dalam mengingat Tuhan. Puasa kita tak ada mengupak orang. Puasa kita tak ada buat benda sia-sia. Makna tak dalam amalan kita tak ada kebaikan, kita tak tahu. Kata pada amalan itmamil amal tu solah ke? Amla, ataupun tidak. Dah sempurna ke tak sempurna? Tengok. Faizan, maka ketika itu. Dalam tengok faizan, maka pada ketika itu. Ketika mana? Dah dalam tu. Faizan, maka pada ketika itu. Dah kata izan. Ketika mana? Yakni ketika mana tu? Faizan ataupun baca faiza, gitu ya. Khatarul wusul, patutnya khatarul fasad. Dah faizan dalam. Faizan, maka pada ketika itu. Ketika mana?
Ai idza kana fil itmami khataran. Pada ketika dan masa. Yang mana? Ada pada ketika kita mesempurna amalan tu dua kebahayaan. Pertama khatarul wusul. Makna kebahayaan kita nak sampai ke tak sampai, sudah ke tak sudah, sempurna ke tak sempurna amalan kita tak boleh tahu. Ataupun khatarul fasad, ataupun kebahayaan bagi punah. Telah-telah dua amal tu ingat kok lain, lalai kok lain dalam semaya kita. Ataupun puasa kita tak ada kata kok orang, ataupun punah dengan kita buat maksiat masalah. Kita tak tahu. Pada ketika itu, ketika apabila ada pada mesempurna amalan ada dua khataran, dua kebahayaan, wajabal istisna'u, wajib oleh kita mengistisna. Kita kata insya-Allah lah, kalau Tuhan tu nak wis penuh lah semaya kita, insya-Allah sepenuh. Kalau dalam puasa kita puasa mik daripada niat kita disahau lagi, saja aku berpuasa besok hari daripada fardu Ramadan. Maka kita istisna insya-Allah kalau Tuhan saat ni kan nak wis penuh, ataupun tercapai kepada maksud, tercapai kepada tujuan kita, maka siapa? Kalau tak tercapai, jadi bahaya tengah tu, punah tengah tu, hak tu insya-Allah kalau Tuhan nak ni punah tak ada arah lah. Dah. Wajib al-istisna li khataril wusul. Wajib kita istisna bagi kebahayaan tercapai amalan wa tafwidu. Kita istisna insya-Allah kalau Tuhan wis penuh tercapai pada maksud, semaya kita sudah ngamolek, tak ada terbatas, tak ada kekurangan, tak ada lalai pun ini. Maka itu kita istisna insya-Allah. Wa tafwidu, dan kita menyerah kerana li khataril fasadi, bagi kebahayaan, bagi terpunuhnya amalan. Tengok. Fa idza hasalatil iradatu, maka apabila hasil oleh kanak kita, hasil kanak kita ala hadhihi syuru', di atas ining segala syarat. Ining segala syarat-syarat. Mana ini syarat? Dalam dalam tu hala hadhihi syuru' ay min listisna wa tafwid fi halaini. Tu. Dan apabila kita kata hasil oleh kanak kita, hasil oleh kita, hasil boleh orang panggil kanak kita, sengelain kita saat ni tu, daripada istisna, kalau kita dapat tercapai semaya Allahu Akbar, kemudian kita kata kalau hasil mik daripada takbir, baca doa iftitah, bacakan Fatihah, bacakan surah, hingga rakaat, iktidal, sujud, hingga siapa pada wisalah, maka sempurna. Hak tu insya-Allah. Kalau misal lagi punah amalan itu, tu kita serah kepada Allah Taala. Maka hasil oleh kanak kita ala haziz syurut, di atas ini syarat-syarat daripada istisna dan tafwid ni, takunu, adalah ia, hina izin, pada ketika itu, dalam ai hina id hasalat ala hadhihi syurut. Tengok weh, pada ketika mana? Ketika hasalat, hasil ia gapo? Iza hasalat, apabila hasil ia al-iradah ala hadhihi syurut ni, di atas ini syarat, ada gapo dia? Niyatum mahmudatun, niat yang terbaik dan niat yang dipuji. Misalnya kita saat ni tu, kita istisna, aku semaya ni, aku hukum nak semaya. Tapi insya-Allah lah, kalau Allah Ta'ala wis sampai kepada tujuan, sudah semaya, selesai semaya dengan sempurna, hak ni insya-Allah. Tapi kalau dari semaya ku saat ni tu, kalau pergi punah tengah-tengah, hak tu serah Tuhan lah. Tapi apabila hasil kanak kita di atas syarat daripada istisna dan tafwid, maka sini orang panggil ada niat bagi seorang hamba yang beramal ni, niyatun mahmudatun, niat yang dipuji akan dia. Niat dipuji kat mana? Kalau ya semaya dah hari ni molek, esok tu niat nak molek lebih pada ni. Hari ni boleh baca Quran, esok niat nak baca Quran lebih pada ni. Orang panggil niat yang dipuji akan dia. Lagi pula makhrijatun, yang mengkeluar niat yang terpuji ni, mengkeluar an haddil amali, daripada sakat tepanyekan angin-angin. Jadi kalau apabila kita buat amal, Allahu Akbar, orang panggil sini ada dua bahaya. Bahaya orang panggil pertama, yang ini bahaya kita nak tercapai pada amalan, tapi kita kait dengan insya-Allah. Kalau di tengah-tengah amalan kita ada punah, hak tu kita serah pada Allah. Tapi apabila hasil kanak kita di atas ini syarat, bermakna kata di situ ada niat yang terpuji. Niat yang dipuji dan dipuja oleh syarat. Dan niat ni juga akan mengeluarkan kita daripada panjangkan angin-angin.
wa afatihi, dan kebinasaan bagi al-amali. Tak ada panjang lah lagu ni. Tu. Tapi kita kena kait dengan insya-Allah lah. Tiap-tiap amalan kita buat gapo? Hey, mu boleh semaya isya tagih sepenuh tak? Insya-Allah. Kalau Tuhan kanak aku boleh tercapai. Siapa sudah siapa wisalah. Pas mengatik pun tercapai pada tujuan. Jika kanak ki oleh Allah. Supaya kita ngaji masuk majlis ngaji sedia ni. Mu boleh sepenuh tak? Tengah-tengah mengaji sakit kepala. Siapa tengah-tengah ngaji juga sakit perut. Tu dia panggil tak sepenuh. Dipunuhkan amalan di tengah-tengah jalan. Apabila lagi punuh tengah-tengah jalan, hak ni kita serah Tuhan. Tapi kita kanak nak wis penuh. Tapi kan dengan insya-Allah kalau Tuhan tu wis penuh, tak ada sakit kepala, tak ada cerah perut, ataupun tak ada sakit perut. Tengah-tengah ngaji sampai selesai. Ni orang pangkait dengan insya-Allah ataupun kait dengan tafwid ilallah. Serah kepada Allah. Maka niat kita lagu ni orang panggil niat yang tercomel, niat yang terpuji, keluar daripada panjangkan angin-angin. Fata'ammal, maka hendak perhati engkau. Hendak mencakno engkau. Hendak halusi engkau. Jiddan, sesungguhnya. Engkau amat-amat tilah sesungguhnya. Jangan engkau buat main-main lah. Engkau niat pun niat wis sungguh. Kata insya-Allah kalau tak wis sepenuh lah. Fahazihi, maka bermula ini mubtada. Fahazihi tafriq pada semua saat ni. Seperti pada ta fa in qila falima jazal hukmu fil ibtida wajib at-tafwid wal istisna fil itmam. Fil itmam tafriq situ. Fa hazihi, maka bermula ini al jumlatul mazkurah, yakni jumlah yang disebut akan dia ni. Hazihi ialah ini. Ini apa? Al jumlatu an-nafi'atu lakum. Wa itu bagi puak panah. Fahazihi, maka bermula ini al jumlatul mazkurah, yakni perhimpunan hak musannif kita kata fa inkila falibajazal hukmu fil ibtida wajaba wa wajabat tafwid wal istisna fil itmam. Jika orang tanya kita, haruskah kita nak menghukum pada permula amalan kita? Jawab musannif kata wajib kita menyerah dan istisna. Dikatakan baginya li faqtil khatari fil ibtida, luputnya masalah kebaya pada permula maka ini jumlah yang naf'alah bagi kamu. Habis kat tu. Wa'lam anna hisna kisaril amali zikrul mauti. Tengok. Wa'lam, dan hendak ketahui oleh engkau, ya talibal ilmi, ataupun ya ayyuhar rajul, hei seorang yang bersungguh-sungguh pada ibadah, ataupun ya khalasal ibadah, hei orang yang nak membersihkan ibadahnya. Gitu. Ya agar i'lam, ketahui engkau, ya ayyuhar rajul, hei orang yang sungguh-sungguh pada ibadat kepada Allah. Tengok. Anna, akan bahwasanya. Bahwasa apa? Hisna kisaril amali. Kota dan pagar. Bagi untuk kita nak pendekkan angin-angin. Mana pagar untuk kita tak usah jadi panjang angin. Panjang angin itu satu sifatun mazmumah, satu sifat dicelakan oleh syarak, dicaki oleh syarak, ditakni oleh syarak, dibenci oleh syarak. Tapi pagar untuk kita nak jadi pendek angin, tak usah panjang angin, apa dia? Zikrul mauti. Khabar anna, ialah kita mengingati kematian. Apabila kita tajam sangat nak waktu wak ni, esok saat ni tu wasa nak buat dia negara ni, esok wasa nak jalan situ, esok wasa nak kumpulkan harta, nak buat kebun dia pula masalah. Lepas tu kita ingatkan mati. Maka diri ingat ke mati ni satu pagar untuk tak sewi kita jadi panjangnya. Kacau-kacau nak buat kebun banyak, kena mati. Buat kebun gatus ra. Lepas tu kalau kita tak ada makan, tak ada hasil pada tu, siapa yang guna? Demo gak guna. Anak-anak gak guna. Dia jualkan dia gapo itu ni. Sedap untuk demo. Kita tak ada sedap gak. Tapi kalau kita ingat kepada mati, hak duk panjang angin, tajam angin-angin nak waktu wak ni tu, apabila kita ingat kepada mati, satu mati tu, sifat mati tu yang menyekat kita jadi pagar kita, kotor kita daripada tak leh kita nak panjang. Sebab tu satu sifat kata sahi syammit wala tazal zakiral maut fanisyanuhu dalalum mubin. Atau syair kata sahi, yakni ya sahibihi taulan aku. Syammit, sising tangan baju, mesti sising tangan baju. Sising tangan baju. Makna sising tangan baju isyarat pada bersungguh.
kinayah daripada bersungguh-sungguh kita pada beribadat. Bersungguh-sungguh kita pada taat kepada Allah. Syamit sising tangan baju. Wala tazal. Dan sentiasa engkau itu. Zakiral maut. Mengingati kepada mati. Sungguh-sungguhlah ingat pada mati. Kenapa? Fanisyanuhu dalalum mubin. Maka melupa akan dia, akan mati itu satu sesak yang amat nyata. Orang tak ingat mati sesak weh. Orang tak ingat mati ya wasa nak gapo kepu gawa, nak kebun gapo, nak kupu harta, nak kupukan tanah, nak kepukan duit, nak kepukan masalah duit pitih mah perak nak kebun. Ha, nak kupu nak wika banyak. Kenapa? Ya ta ya ni lama mati, esok mati dak lagi ya rasa segar lagi ni umur pemuda lagi. Sebab tu orang yang panggil angin-angin ini salah satu salah yang amat besar dan pula orang panggil maksiatun mahdhatun, yakni satu deraka kepada Allah Taala semata-mata. Lepas tu cara kita nak panak tak si panjang-panjang, cara kita nak sepik tak wi panjang-panjang, ingat ke mati banyak. Ha, ingat mati doi esok pun hidup dak tahu. Mati dah kena tak puasa tak sedap juga. Lepas tu sipeklah. Ha, sipek amalan. Lepas tu benda duk angin panjang-panjang nak waktu ni dia jadi tupulah. Apabila kita ingat ke mati, kecewa pun kena mati. Kecewa umur besar pun kena mati, tengok dak wak umur besar-besar kan. Kadang-kadang tak ada boleh duk pok ni. Oh. Wak umur hampir 7-8 juta. Kadang umur sampai 10 juta, kabar-kabar buat duk dari sebulan, tuai sakit, duk tak kate. Kabar-kabar tak ada duk lagi. Bawa mulai nak umur 5 tahun mati dah tuai. Apa nak buat kan? Sebab tu kita tak sedar kacau lah nak buat umur besar-besar. Sebab duk tengok umur besar-besar ni semua ni. Tuai semua tak ada boleh seni kan, Pok. Nah, tuai semua tak ada deduk. Buat umur besar lama-lama tinggal umur. Tinggal. Kenapa? Kerana apabila kita buat umur besar, apa kita tengok sendiri lah ni. Golek ke orang umur besar, lepas tu make duit bank. Golek ke umur ni tak boleh duduk lama. Cuba perhati. Tengoklah ni Pok kerja tu, kerja ni dah. Nampak buat umur besar. Nampak dah kerja estar je. Boleh buat umur besar, boleh pakai kereta. Hei, dak weh, hakikat panas tu. Panas nah. Bulan-bulan kena bayar hutang banyak nah. Kita tak nampak tu. Demo ni kerja apa? Kerja belak. Ataupun demo ni kerja nak pucuai. Ataupun demo ni kerja di Tik Sabah. Kerja tak ada siapa start. Oh, naik rumah baru dah weh. Wak rumah baru tak ada, sudah beli kereta baru dah. Oh, sedap weh. Tapi lek belakang tu kau. Garu kepala weh. Bulan-bulan kena bayar kepada bank berapa belah. Gau rumah 15. Gau kereta ni 1,021 dah. Gaji 30,000. Tinggal nyak nak buat lek pun tinggal 5,000 tu tu. Lekat hutang. Kadang-kadang lekat hutang siapa mati. Ha. Lepas tu kita duk tengok orang buat rumah. Lepas tu ku tanakan. Ku tanakan mari. Golek ke rumah ni duk tak ada lama. Lepas tu tuai duk lah tu pun kadang-kadang nak jadi kelehing dengan bini. Tok laki nak kelehing dengan bini, bini nak kelehing dengan tok laki. Jadi panas dalam rumah tu. Sebab apa? Duit kita ambil tu duit yang kita tak bersih mana. Kerana kita kena ada bayar anak bulan, anak-anak. Kadang-kadang bayar anak setahun tak lucu ke? Hak ibu khabar-khabar. Nah, dia kata hak ni bank kata bayar anak ya hak ibu tak ada luak ke? Banyak duk jadi peling lah ni. Baru ni ada tak? Baru ni ada satu orang mai minta abang mayah hajat. Ya saat ni tu ambil duit, kita soyak lah pia ambil duit saat ni tu gapo? Ambil duit saat ni tu, dia buat buka hafid, lepas tu dia pergi buka barisan gapo? Dia panggil prakan sangkum. Yang ambil duit bank tu dia bergetar mula-mula tu dia bergetar 3 juta, lepas tu 3 juta, 4 juta. Bobo lama tu tak bayar dah, tak bayar tak luar. Tiba-tiba duk mari tu, duit hak dia penyai bank tu jadi siapa 10 juta. Payah pelan dia duk bayar anak, dia tak luak. Hak ibu tak ada luak ke. Lepas tu kira mari tu duit dia lekat di bank kat 10 juta. Apabila dekat 10 juta, dia nak bayar tak boleh. Kena bayar di bank tu berapa ratus ribu sebulan. Nah, lepas tu bayar, tak nak bayar dah weh. Hak anak pun tak habis lagi, hak ibu pun tak ada luak. Lepas bank katanya kalau mu tak bayar dalam masa sekitar setahun ni sebulan ni, dalam tahun ni lah. Aku nak tarik semua tanah mu tu, aku nak lelang. Bank nak duit je klik lah. Hak demo ni pinjam 5 juta. Tapi hak 5 juta nak siapa 10 juta. Apa je saya nah? Ya tahu apa tulus maya hajat sikit lah. Bank tu lauk saat ni tu siapa 8 juta. Hak anak gapo tu minta bank tu lauk. Minta bank tu lauk. Lepas tu, ya maya lah. Suruh kita maya hajat. Maya hajat orang ni 2-3 lama dah. Bulan 2 bulan lepas. Maya hajat dia tu, bawa molek tu. Bank tu jadi muafakah. Bank tu dia sepakat tadi ni tak apa. Duit anak setengah tu lauk siapa 2 juta. Duit dia tak ada dah kata 3 juta. Lepas tu kalau dia jual tanah, dia jual rumah, dia boleh 5 juta, dia 8 juta. Lepas tu kalau bank tu lauk 2 juta, maknanya dia boleh bayar.
Bagaimana dia boleh bayar semua? Kita mayah jak with dia, mayah jak dia. Hello. Bain polok 2 juta tikar lapar. Dia boleh bayar. Lah ni duk dengreng lah. Dak orang kawan saya di Hajai. Sebab tu pok-pok kita semua nak buat umur, nak buat nego, semua tak lepas kalau ambil duit bank. Dah nak nego sikit lagi pok ni semua ni. Jangan dak ambil duit bank. Sebab lu kita nego ambil duit bank, mula-mula tu nampak besar weh. Kasar weh, nampak nekak, nampak menambung weh. Baru satu hari jatuh ke gedung. Mula-mula tu bunyi ambil tanah lek tu 50 rah. Tanah lek ni 40 rah. Dia bunyi. Lepas pada tu hak yang ambil tu khabar-khabar market boy hak nah. Berapa lama-lama lekat hotel bank, siapa hak 50 rah tu habis. Hak ia diri pun habis. Siapa-siapanya kain selas pun kau. Beringat. Sebab saya duk kerja di bank, lagi pula jadi pucakan, duk kecek dengan ia. Dia kata, kawan tengok orang Islam kita ambil duit bank ni 100 orang lebih. Tapi semua tak ada najah. Najah seorang 2 orang. Lepas topek diri pun tak ada harta. Tengok topek duk nego besar-besar. Semua nak bayar di bank maka. Tu sebab tu kita kena jaga tu. Habis kat tu weh. Wa'lam anna hisna qisaril amali zikrul maut. Yakni pagar untuk kita nak gapo? Pagar tak siu jadi panjang angin. Tok saya tahu ada kebun stay, nak stay pula, ada sebukit, nak sebukit pula, ada tanah pitu 100 rang, nak 100 rang pula. Maka kita nak bertupu daripada panjang angin, yakni kita mengingat kepada mati, mengingat pada mati itulah yang mentupu pisah kita tajam. Angin-angin kita luar, angin-angin kita banyak tu, maka dia akan mata, dia akan tupu panjang angin-angin itu. Mengapa? Ingat kepada mati, ingat mati banyak. Mati hari-hari. Lepas tu mati tak siapa dia dulu dia kan. Wa hisna hisnihi, dan pagar bagi pagarnya, pagar bagi kisoril amal. Pagar bagi pagar. Pagar selapis dah. Lepas tu pagar selapis lagi. Pagar bagi pagar. Wa hisna hisnihi, dan ketahui engkau pagar kota bagi kotanya, kota bagi al-amali. Kisoril amali. Untuk nak pendekkan masalah ke? Yakni nak pendek tetengah panjangnya gawa dia. Zikru faja'atil mauti. Ingat kepada terkejut dan tergepar bagi kematian. Mati ya mari ya tak goyak. Adapun pagar selapis, kita ingat kepada mati. Kita ni mati tak tahu esok ke lusa. Hati ingat mati tu jadi pagar yang pertama. Pagar selapis. Lepas tu nak uji di pagar 2 lapis. Kota 2 lapis. Tak usah panjang angan-angan. Yakni zikru faja'atil maut. Yakni kita mengingati tentang terkejut dan tergepar bagi kematian. Mati mari tak royak. Tak ada mati tak Yusri esok mati dah. Royak tak elak, lusa mu nak mati. Kalau kita tahu tak mati mai royak, malaikat kata, mu umur tu ada 3 bulan lagi nak mati. Kita tak buat apa dah. Kalau malaikat mai royak kita tahu nak mati 3 bulan, dak dah pakai tinggal habis dah. Hak lain mau siap dosa gapo tinggal habis, tengok tino mana arak pun tinggal habis dah. Duk dah sejik dah. Tak gimana dah. Karena malaikat kata mu nak mati dah 3 bulan. Tapi mati ya tak royak, kita tu nak mari bila. Khabar-khabar gedung. Supaya kat kayu tu lama lagi nak putus ni. Khabar ketong. Supaya tu duk gaji kayu dah. Maka mati biasanya tu selamat utuh. Gini bang kayu besar ni. Duk rasa selamat utuh. Khabar-khabar kedong. Mati pun lagu tu kita. Aku mau muda. Gini baru 20 ni 30. Kalau tengok rolik ni 10 no. Tapi yang mari tak royak. Sebab tu ingat kepada tergepar, terkejut bagi mati. Ini kota bagi panjangkan angin-angin. Makna tu kota 2 lapis. Pagar 2 lapis untuk nak kita tu tak si panjang angin. Dia ingat kepada terkejut mati. Wa akhdhuhu, dan mengambilnya mati. Mati tu mengambil satu sifat, mengambilkan seorang ala ghirratin, di atas ghirrah. Apa ghirratin? Di atas tipu. Di atas mesembunyi dan menipu. Wa ghaflatin, dan di atas kelalaian. Mati ia nak mari, maka ia tak ada royak kita. Di atas ghirratin, di atas dia tu menipu kita. Ia tak royak pada kita. Ia melalai kita. Oh, dah rasa tak mati. Tengok supaya seorang tu khabar-khabar duk semaya. Khabar-khabar gedung. Kadang dia ni duk nyanyi lagu dalam stereo, dalam apa, dalam klub. Khabar-khabar ke kau selonyo-lonyo. Gedung. Tengok supaya Mekah ni. Tok Syekh jangan duk tolak kata, biar nama apa ni?
Nama sore beya aku ni. Nah, ayah anak kecek kecil dalam Jumaat sudah buat haji kan. Sudah sama kamar dia selepas apa? Selesai daripada melota pakat kecek lah sore-sore tu payah nak kecek. Anak kecek alhamdulillah kita ni tak ada kena lagi dengan baballah gini-gini. Pening weh. Pening weh. Anak yang tak mati dia tak goyak nak mai jumpa dengan kita. Sebab tu ingat kepada mati, tergepa mati, ning kota bagi kota untuk kita tak panggilkan angin-angin. Ya mari di atas kita terlalai, kita terlupa dan kita terhanyut, tak ingat pada dia. Lagi pula tengok. Wa huwa dan ia padahal ia. Padahal ia al-abdu. Hamba ni fi gururin kainun adalah ia fi gururin di dalam tertipu. Dah gapo dia fi gurur dalam bidammi maghtara bihi mim mata'id dunya. Barang yang ditipukan dia. Maghtara barang yang tertipu ia ma bihi dengan dia dengan barang mim mata'id dunya daripada mata-mata benda dunia ia tertipu. Duk galiklah dengan harta dia, kupu ke harta gepu ke tinggi dia. Hala ni duk maju hari hak duk kerja dia pergi kedai kopi kan. Muka pergi hak uah tamu. Dah galik dah. Mulanya ana. Kawan dak banyak ana boleh kat setengah juta dah. Dosa. Hak mu aku boleh kat setengah dah. Lepas tu ni wah lapis tamu lapis dah. Duk galik nak hari galik. Hama tu tergalik dan tertipu dengan barang daripada mata-mata benda dunia tak khabar. Galik daripada kematian nak mari tu bila dia tak khabar. Dok kecek dia punya dah. Dia kawat selapis tamu lapis dua tu nanti lepas pada bulan ni boleh kat. Duk ingat gangi ke dia. Kan. Duit pasal tu tak ada makan suai mati. Pas dia agama anak dengan bini. Duit taruh tu kupon ni. Wah. Tak ada niat lagi Mekah, niat tak pakai kereta baru pasal nak ambil nengah. Nak ambil Fortuner baru kau ataupun nak ambil Paciro kau ataupun nak ambil Mio 8 ke ataupun nak ambil Ford. Gapo Ford? Iwaris tak iwaris. Nak pakai tayar Ford. Ada angin. Lepas jual dia ni nak beli iwaris lah. Kabar-kabar tak ada dia beli duit duk kupu mati. Apabila mati anak pergi ke apa? Wak seng kok tu kok ni. Anak tak boleh kelipar. Beli tu beli ni. Habis duit juta lebih. Dah. Kata nak buat kematian kok orang tua tak ada. Nak panggil baca ku tak ada. Lepas tu apa? Beli kereta, sing, pakai baju gogong mahal. Baju sore-sore tu 4-50 ribu. Seluar 2-3-4 ribu. Kasut 4-5 ribu. Jalan nampak bertengok dah. Beli telefon. Lekning lagi 2 teh handphone. Jangan kau Papak dalam kubur tak ada pian macam keluh. Nak fikir kau ni. Pasal ni ada motor. Ya tu kan. Ya kata babo. Gano kita mimpi tengok mik kita nu nampak tak erok. Ya tu baru mati kenapa mik kita nampak tak erok. Ya tu. Mai jumpa temu sore akhir. Kita kata, demo baca keluhu dak komik demo. Mik demo mari nampak tak erok. Yo tu baca cekak-cekak bapa pagi baca Yasin. Tengah hari baca baik mana? Ni panggil orang tu. Panggil orang mari rumah, mari hajak baca keluhu wak tahlil makan ramai-ramai. Boleh jadi hok kat ngabai wak tak kena tu. Sebab tu mik kat nampak tak erok, marilah kubur mai jumpa dengan kak tu. Sebab tu. Kadang-kadang orang mati kalau kita mari tengok dalam tidur dalam mimpi orang mati ayah kita komok kita nampak tak erok, nampak muka pucat kadang-kadang. Tu pala keluhu tak sapa mana tu kok demo ni. Kita kena ingat pun ni. Mak kita mari ada muka hudah hitam letung mari jumpa dengan kita ni mekmu ni tolong tek weh. Kenapa? Karena ya ada tu ya silap atas dunia dulu kena tanyalah ya silap gapo dah dekat hotel orang ke lagu mana. Kadang-kadang mari muka udah, kadang muka gutuk. Lagi pula hitam letung, lagi pula lidah jelek. Gapo dia? Kena tanya ya dalam mimpi tu sebab apa ya gapo dah dekat hotel dia. Kena tanya ya wicerat. Tu. Tengok tu. Wa futurin, apa futur? Yakni datang ia mati pada waktu engkau ralik. Tu mana tu? Wa futurin, yakni datanglah oleh kematian pada waktu engkau ralik. Fahtafiz bihazihil jumlati, maka hendak jaga engkau, maka hendak hafal engkau bihazihil jumlati, dengan ini perhimpunan jumlah ni. Ini perhimpunan kalah musannaf katanya i'lam anna hisna
qisaril amali zikrul maut wa hisna hisnihi zikru faj'atil maut. Muhafalah, muingatlah kepada perkataan ini, wa hasilha, dan hendak mahasilah oleh engkau dan mendapati engkau akan hasil jumlah. Kalau untuk mahasil akan jumlah perayak ni, orang panggil jara tok sewi kita tu panjang angin, tok sewi galik dalam kehidupan, maka kita ingatlah kematian wi banyak. Kalau kita nak pagar dua lapis, tok sewi gadi panjang angin sangat, yakni kita ingat terkejut bagi mati. Padahal kita tu galik dalam dunia, galik mata benar dunia, pasti kita hafal pada jumlah ni. Wa hasilha, dan hendak mahasi engkau akan ini jumlah, muwaffaqan hala kaunika, hal keadaan engkau itu ditaufik akan dikau oleh Allah SWT. Muwaffaqan, ditaufik, diterang hati akan dikau oleh Allah Subhanahu wa taala kalau engkau tu hafalkan ini jumlah. Dah. Fa innal hajata masatun ilaiha, kerana sesungguh hajat kita dan keperluan kita ni hamasatun, duk menyetuhi hajat kita, keperluan kita, ilaiha, kepadanya, kepada hasil jumlah. Karena keperluan kita, hajat kita ni duk naklah pada ini jumlah kawan. Ingat ke mati, ingat kepada terkejut mati, maka hajat kita, keperluan kita tu duk setuhnya kepada benda-benda ni. Wada angka, dan meninggallah daripada angka. Tengok weh, wada angka fi amal tu, dan engkau tinggal. Tinggal angka daripada engkau. Tadyi'al waqti, akan mensia-sia waktu. Engkau tinggal tetengah duk mensia-siakan waktu. Waktu mana? Mensia waktu. Fil qili wal qal. Pada kata ke, kata setengahnya, wal qal, dan katanya begitu. Mu tinggal. Demo katanya kalau kita lagu ning tak ada apa dah lama mati lagi sebab tak ada penyakit apa bomo kata. Mu tak usah duk pakai Demo duk kata begitu begini tak sah. Cumanya kita ingat mati wi banyak, ingat kata mati mari ya tak royak kita, ya nak mari ya mari, ya nak tepuh ya tepuh. Kita tak usah duk pakai kata bomo tak, hai mu ni lama mati lagi sebab tak ada kecil manis, tak ada darah tinggi, tak ada tai. Mu tak usah duk pakai lah kil wa qal tu, kata begitu begini tak usah pakai. Pakai tetengnya ingat kata mati ya tepuh kita semata. Dan mati tu dia tak royak, dia nak mari bila. Deh, tu makna kata wada'an katadhi'al waqti fil qili wa qal wa mulahatir rijal, dan duk berbalah-balah laki-laki, balah bantah lelaki, dan duk berebut-rebut oleh laki-laki. Lama mati gimu ni. Aku tengok nampak muda lagi, nampak gagah, duit pun banyak. Lama lagi. Jangan dia buat sedap. Sebab mati tu yang mari tak ada royak kita deh. Wallahul muwaffiqu bi fadli, dan bermula Allah Taala tu deh al muwaffiqu, mentaufiq ya Allah, menerang hati ya Allah, bi fadlihi, dengan limpah kurniaannya, kurniaan Allah sekak tu dulu. Kamar kata wa ammal hasadu, pada tu dulu. Buka ni pula. Deh, ingat mati nah. Tak boleh kira nak mati, tak boleh kira weh. Tapi minta lah. Bukan tak usah mati. Minta nak mati pun itu has penuh lu amalan sikit-sikit dah doa Tuhan lah tu. Tuhan nak make nak buat kan. No, tapi bolehnya nak buat amal weh banyak sikit supaya klik ke akhirat esok tu. Jadi senyum sikit amalan kita pun nampak banyak juga. Klik syurga pun syurga luah. Tu sebab tu nana bidadari Tuhan cedek bagi fok debel fok besar ni siapa juta-juta. Juta-juta lapis kita tamada 10,000 tu asal cekak dah. Lah ni bini seorang berdiri dah weh. Akhirat esok Tuhan cedek retina wik kita mata luah, mata jangok, mulut Allah, gigi seputong suluh mari dunia ni. Kalau sengih tu baik matahari gelap weh. Jangok. Pas dunia ni tak ada kita tengok orang pakai seksi tu asal ini dah trio titik dah. Tengok pok pakai nampak celah-celah ni ya. Tak lagi. Akhirat esok tak ada nampak dia pakai kain 70 lapis dah nampak ke alio telelak ni weh. Aduh kok ana ming bahu. Aduh. Kena buat amal lah nak benda tu, kena buat amal. Nak buat amal, bukan duk saja nak boleh, nak buat amal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna sa'ata la'atiyatun, dan sesungguh hari kiamat ni,
La'atiyatun sesungguh lagi datang ia hari kiamat. Hari kiamat akan mari. Akan tepuh kita, akan jumpa. Siapa yang lama mati, ia akan temung hari kiamat. Pada hari kiamat ni, akhir zaman sekali, ia tak ada orang kata, La ilaha illallah. Hari tu sore buta tak ada. Di Moh kita tak ada. Di negeri Arab tak ada. Di Amerika tak ada. Di hujung langit mana, hujung kaki langit tak ada. Kaki langit lik jatuh, kaki langit lik naik, hulu hilir tak ada. Tak ada orang kata, La ilaha illallah. Kalau mana ada seorang yang kata, La ilaha illallah. Dunia tak kiamat. Dunia tak kocok, dunia tak hancur, bombing saat itu tak berkocok. Lagi pula langit tak utuh lagi. Lepas tu kalau Tuhan nak buat kata, tak boleh orang kata. Dia Tuhan siapa masa nak kiamat, nak hancurkan bombing, tak ada seorang buta, seorang habuk kata La ilaha illallah, hari tu orang jahil. Ulama pun mati. Ulama mati belum dapat ni. Ulama mati ketika angin beruk dan kera jatuh di atas tanggung. Angin halu mari masuk oleh hidung ulama, masuk dalam mulut. Kabar-kabar ulama sudah dah mati. Mari angin halu masuk dalam hidung ni, nah, mati. Pas tinggal fok jahil tukir duk atas muka bumi. Fok mana? Fok duk berzina atas muka bumi. Tak reti apa menantai dah. Supaya itu pasal nak kerabat, apa kerabat? Dia tak malu dah tika tu. Supaya itu, dia malu tak? Tengok dia kerabat bagi kita, tak ingat malu. Malu tak? Apa kerabat? Pak kucing yang malu tak kerabat bagi kita? Tak malu. Pas fok kita ke zaman kita tak malu betul. Kadang-kadang seh tengah jalan. Seh tak bala kereta, pakok Amerika dah jadi dah. Tengah-tengah negeri barat dah jadi dah. Mau kita ya ada malu-malu kadang-kadang kok kawasan pamnyok tung anamai penuh. Anak Melayu, fak Melayu ni. Tengok kau jahat pamnyok jahat. Pia dok le jahat tu. Pamnyok jahat tung anamai aja nah topo-toto jahat. Pia royak ni. Fak dadu ya. Pia je ni. Tu. Ada royak orang ni. Pia. Buka sayuti. Dia kata sebab apa dia igak. Fok tino jatuh kalau duduk sekali. Tak duk nampak pelik. Nampak tak duk menikah. Dia panggil budak ni gilok pak. Gilok pak panggil kau orang tua mari. Ayah nak buat guna ni. Ayah nak uya mau nikah. Nak panggil majlis mari. Ke ayah nak nikah dia. Kau belum pada dia jadi pukat di jahat tu dia. Tung anamai. Ya saya kok tabok. Tung anamai aja. Dia bagi cek dia landak dak nah. Apa dia duk jahat pok tu? Apa jahat dia pelik tu, pak pi merah dia potong ni. Dia tak kira mana pok jahat. Dia potong pi. Pak pi merah dia potong, pak merah dia. Kadang-kadang senyum dia potong pak pi merah. Kita jumpa baru ni di ni, cabai pak di ni, cabai pak nah, cabai pak di ni, di hospital jalan. Kita duduk berik situ. Ya mari potong juga. Pak tengok ni. Jadi dia. Pok jahat juga dah ni. Tapi copuna bukan lah. Copuna tak asal jahat lagi. Deh. Patu tung anak main penuh. Pia weh. Puak kita. Patu igak nikah. Lepas dah tu pun puak werung tak berani. Tak berani. Pakai tak berani. Sebab apa? Apabila duduk dua jatuh tino. Dia mau pergi. Buat gilok pak. Lepas tu panggil ke tua wik. Mari. Lepas tu nak nikah sini. Kan nak pergi majlis nikah. Kan nak kelik nikah rumah. Kalau tak nikah, kita perak. Pok dadu perak. Lepas dulu puka peng. Hak duduk di jalan. Pok jatuh tino. Duduk kok baru-baku masa 20 tahun dulu dah. Pia duduk jatuh tino. Tah batu di baru-baku. Ataupun peluk baku. Ya igak. Pok pergi majlis. Pok majlis lah orang panggil menikah. Sebab orang panggil. Juga apa? Al-ma'ruf. Apa? Tuhan kata dalam Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Siapa yang nak tegah ni? Mungkar ni. Tengok weh. Kemudian sa'ah satu la'atiyatun la mahalata. Tidak jenis tepat lagi. Tidak jenis peluang lagi. Nak lari tak boleh dah weh. Fayujaza kullu ahadin. Maka dibalaskan. Akan tiap-tiap seorang itu dibalas. Bi'amalihi. Dengan amalannya. Amalan bagi seorang. Deh. Apabila seorang itu dibalas dengan amalan ya. Ya buat gapo atas dunia. Orang ni zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya boleh dengan amalan tu.
Pas ni, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Tuhan jadi syah. Satu pokok kayu le syurga. Dia kata pula subhanallah walhamdulillah, syah jadi pokok kayu le syurga dia. Dia kata la ilaha illallah, tu jadi burung putih, burung hijau tu baik nak atas langit. Tu baik di arasy. Tu amalan orang panggil fayujazu kullu ahadin bi amalihi. Maka dibalas tiap-tiap seorang dengan amalannya. Kita kata la ilaha, kita ingat, kita kata dengan khusyuk, dengan ikhlas, la ilaha illallah. Amalan ni pop jadi satu ekor burung yang hijau terbang naik di atas arasy ilahi. Ingat mulai kita kata sekali seekor burung, dua kali dua ekor burung, tiga kali tiga ekor burung hijau terbang naik di atas arasy ilahi, duk kocok itu naik atas irah. Burung ni gitu. Malaikat kata, "Hei burung, turun. Aku tak agak nak tanggung ni arah duk gonyek ni." Burung tu aku tak mau turun. Lagi mana Allah Ta'ala tak apung dosa Tuhan kata aku ni, aku tak turun. Malaikat pun mengadu, hamalatul arsy ya Allah, ada seekor burung tah belakang aku ni, aku tak nak tanggung dah weh. Ya tak mau turun. Tuhan royak dia tak apa, royak dia aku apung dah dosa Tuhan ya. Ya turun. Burung tu pun terbang lagi. Kata la ilaha illallah, tu ana fayujaza kullu ahadin bi amalihi, dengan amalannya. Perhati molek kita kata la ilaha illallah, piah burung hijau tu bayar nak atas langit. Kata sepatah, piah burung hijau tu bayar nak atas arah ilahi. Kita kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tumbuh pokok kayu le syurga tu, piah. Pokok kayu tebalnya, besarnya, rendengnya. Kalau kuda lari situ sampai beribu tahun tak lepas weh. Hak kita kata, kena ingat, kita kata ni jadi goni. Kata goni jadi bau kita ada gemar, bau kita ada semangat dalam amalan, sebab benda tak boleh kita tengok. Supaya fok suara dia. Ya nampak pergi setir kereta boleh 40,000. Sute 500, 2 teh 1000, 10 teh boleh 5,000. Ya nampak sebab tu ya kaca, panah klik duk atas pokok dia tak apa lagi. Ya nampak, ya kelih, ya boleh. Sebab tu ya kaca, tuai kadang-kadang tak ada nak mani pada. Kadang-kadang tukang dengan pokok dia. Ya nampak Sute dia 500. Pagi dia setir apa lah ni? Sekilo 1 pak. Lepas tu lah sutir berapa kilo. Kadang-kadang 2, 3, 4 kilo. Boleh 500 dah. Lepas tu 2 teh 1,000. 10 teh 5,000. Pakum buat luk korang lagi. 10 teh 5,000. 100 teh 50,000 dah. Tak biasa boleh duit 50,000. Lepas kita suku semayang pagi-pagi 50 kau. Boleh gak deh. Boleh gak. Bukan tak boleh. Supaya fok kerja kau uyak enang. Kerja kau pamah. Pamah kerja pagi-pagi boleh 50 kau. Orang panggil masalah kar, apa orang panggil gaji tu rendah sekali. Sebab tu orang faham tak agak. Kerja pagi, akik tu, jual ni, iga ikan boleh 50 kau. Kalau Indonesia, kita jual ada sebekah tu nak boleh duit, Allah, 100 rupiah payah. Lepas tu rupiah, hak Indonesia masa tu kita turun di Garuda. Naik kapal Garuda, turun di Indonesia. Lepas tu fok kita pergi jalan di apa? Di satu tempat yang bernama Midan. Kita pergi jalan di Midan tu deh. Lepas tu turun di hotel, tukar duit. Tukar duit, lepas tu, apa, kai tu kita duit, fok ni tukar banyak. Tengok barang fok ni penuh dah ni. Barang turun kapal, tu muat kereta bas tu tak telur. Main Mekah tu. Mekah tu, kita nak bayar dah, judah tu 15,000, 20,000. Turun mari di Indonesia, waktu duit barang, muat tak kereta tu tak telur. Fok kita 40 ringgit, 50 ringgit. Lepas tu kai tu nak cari kereta bas tu, tak apa. Bu, tak ada nak cari bas yang lain lah. Pakai bas ni cukup warna atas ni kau terpadai lah. Dia siapa di Indonesia tu, barang penuh dah. Lepas tu, turun pagi esok nak pergi jalan di Midan, nak pergi jalan ni lah. Nak pergi beli barang di Banaya tu. Lepas tu, kai tu pecahnya duit tu, kau dah 1 juta sore. Lebih dah juta tak boleh. Jadi, anak fok ni pergi tepar duit sendiri. Duit tepar Mekah pula 50,000, 100,000 tu. Fok tokeh je. Lepas tu, hari tu, dia tukar juta. Lepas jutanya nak duit kita, 3,007. 3,700 kok boleh duit RM1,000,000 Indonesia. Kita bukan duit juta lah kalau kocek. Jalan pun tengok dah. Dia tanya keni tu 80,000. Keni teh 80,000. Masya-Allah 80,000. 80,000. Pada mata ingklik ni kita boleh akik air ke demo lah. Keni ke 80,000 deh. Ada motor 80,000 keni ni. 80,000 tak main dah, keni ke 1,200 pasal lamat panas. 80,000 tak ada royak ke 80,000 apa? 80,000 rupiah.
Jatuh duit kitanya 80 kau. Kain sarung 250,000 weh. Kain sarung Atlas ni tanya berapa ni tu bu? Berapa ni bu? 250,000 ya. Allah, 250,000 ni. Kain sarung Atlas weh. Ha ni nak oyak tak duit yang tak serupa dengan kita kan. Pahang kata ni kata atas berapa? 12,000 tek oh. 12,000 deh. Loti campur loti dengan air ke apa ni campur jadi 30,000. Oh kemah sungguh. Makan sekali 30,000. Dia mahu makan mana nah lu. Ha ni. Ayat katanya dia tak serupa masalahnya. Fasfah maka hendak maaflah engkau ya Muhammad. Engkau maaflah. Fasfah maka maaf engkau ya Muhammadu. Kau maka akan kau akan maaflah. Hak dia mau duk menyakiti padamu, hak dia mau duk lepas ti uta atas palamu. Nah, pas Nabi ni hari-hari buka pintu kerik tu. Abu Lahab mik tik gapo ti uta? Wah, tak pai pintu Nabi. Nyakiti dah ni, nyakiti. Pak darah Nabi diri, pas mak darah Nabi sabit ni siapa dia? Ummul Jamim ni. Bini Abu Lahab ni jaja Nabi. Muhammad tak jadi, Muhammad tak pakar, Muhammad gila, Muhammad anak yatim piatu ni mak darah akak. Pagi-pagi buka pintu kerik, mek ti uta lepas di rumah Nabi. Siapa dia? Pak darah Nabi. Mu maaflah pada engkau ya Muhammad. Sebab tu Nabi doa, Allahumma ghfirli, Allahumma ghfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi doa, hey Allah, minta mengampunlah kaum aku ni daripada kaum Quraisy ni. Fa innahum la ya'lamun. Maka sungguh mereka tak tahu, tak kenali akan dikau ya Allah. Mu maaflah ya Muhammad. Kau maka akan kau as-safhal jamil sebagai kemaafan yang terelok. Memaafi puas hatilah. Tak sadut sabit lagi, tak sadut sakutlah hati mulai Muhammad. Gapo dia mau buat kenat mu, gapo dia mau menyakiti. Mu maaflah wi sempurna, maaflah wi comel, maaflah wi secomel-comel kepada mereka. A'rid anhum. Engkau berpalinglah ya Muhammad. Engkau tak usah berdolilah Muhammad. Baca a'rid, hendak berpaling engkau ya Muhammad. Jangan duk berdoli Muhammad. Anhum, daripada mereka itu, engkau mika, daripada kaum engkau tu tak usah duk berdoli lah. Kada bawa gapo penyakit tiga po kerana mereka tu tak reti Muhammad. Oh, mereka tu degil. Tuhan royak kepada Nabi mumpalinglah. Bu tak usah duk berdoli daripada kaum engkau. I'radan, tu maf'ul mutlaq bagi a'rid. Sebagai berpaling dan sebagai apa? Meletengi dan tidak berdoli. La jaza'a fihi, yang tidak bergelugesahlah engkau fihi padanya. Nah, kamu tak usah bergelugesahlah padanya pada apa? Yakni pada menyakiti ataupun pada as-sahih, pada kemaafan itu tak usah bergelugesah lagi. Maaflah, maaf sudah. Dah. Wa hadza, dan bermula ini qauluhu ta'ala fasfah as-safhal jamil. Mu maaflah Muhammad akan engkau sebagai kemaafan yang terelok. Mu tak usah duk berdolilah dia mau buat gano pun dah. Ayat ni mansukhun, dinasah akan dia. Gapo dinasah? Dibata akan dia akan ini ayat. Dibata bi ayatis saif, dengan ayat pedang. Makna ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala bata ayat ni dengan ayat pedang. Turun ayat saif, ayat pedang, maka dibata. Ayat pedang nama nasikhun, ayat fasfah as-safhal jamil dibatakan akan dia dengan ayat pedang. Ayat pedang panggil nasakh, dan ayat ini namanya mansukhun. Supaya inilah ayat dulu kita kata, kita sebut dalam usul fiqh, asy-syaikhatu wasy-syaikhu idza zanaya. Ayat ni mansukh, dinasah, dibata, diakadkan akan dia oleh Allah, maka dibata dengan ayat wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dinasahkan ayat asy-syaikhatu wasyaikhatu dengan ayatnya, nasahnya ialah wazaniyatu. Lepas tu ayat fasfah as-safhal jamil dinasah dengan ayat saif, ayat pedang. Ayat sebut tentang pedangnya dah, apanya. Tu makna tu mangsuhun, mangsud dinasah qaulu fasfah as-safhal jamil wa huwa ahadu qaulaini wasani dah. Tu dia, tengok lagi. Lepas Tuhan kata, inna rabbaka, sesungguh Tuhan engkau ya Muhammad. Huwa iyo Tuhan engkau tu ya Muhammad.
Al-Khallaqu, ialah Tuhan yang sangat-sangat menjadi khallaq. Datang tawazah fa'al, makna sangat-sangat menjadi, ia Allah sangat-sangat menimbul Allah daripada tak ada kepada ada. Itu mana al-khallaq, mana ta? Ai minal adami ilal wujud, yakni Allah Taala satu orang, satu khalik yang sangat-sangat menimbul daripada tak ada kepada ada. Semacam kita dulu tak ada atau ni ada, menjadi li kulli syai'in, akan tiap-tiap sesuatu. Khalaq datang tafsir fa'al, supaya dalam kata fa'alul lima yurid. Tuhan ni sangat-sangat memperbuatlah ia akan barang yang dia kan. Sebab ni al-khallaqu datang tafsir sifat mubalaghah ataupun sifat mubalaghahnya fa'al khallaq, sangat-sangat menimbul dan menjadi Allah bagi tiap-tiap sesuatu. Dan Allah Taala ni al-alimu, yang sangat-sangat mengetahui, Allah mengetahui li kulli syai'. Al-alim kita pakai sifat musyabbahah, adapun khallaq kita pakai sirah mubalaghah. Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'ana. Tengok, wa laqad ataina, perhati molek, hanya sungguhnya, nak Tuhan kata lagi, ataina, telah memberi oleh kami, telah mendatang oleh kami, ka akan dikau ya Muhammad, sab'an, akan 7 ayat. Ada minal mathani, daripada ayat tu duk berulang kali, ulang kali. Ada qala sallallahu alaihi wasallam, telah sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam gapo ka 7 ayat daripada Quran. Ada al-Fatihatu, ialah kena pada Fatihah 7 ayat. Baca nak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 4. Ihdinas siratal mustaqim. 5. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat. Lepas 7 ayat ni minal masani. Apa minal masani? Minal mukarrari. Diulang alik, ulang alik. Semaya semula, baca Fatihah. Maya tanggi, baca Fatihah. Esok, baca Fatihah pula. Sebab tu dia panggil sab'an minal masani, 7 ayat daripada duk berulang alik, berulang alik. Faham tak? Gapo orang panggil Fatihah? Fatihah ni dia panggil as-sab'ul masani, yakni 7 ayat yang duk berulang alik. Kita semaya dah saat ni Isya. Tagi kalau nak semaya sunat pula, usalli sunnatal witri rak'ataini, Allahu akbar. Allahu akbar kabirah hingga akhir. Patu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berulang alik. Patu nak semaya pula sunat mutlak, kena baca Fatihah pula. Ada wal Quran, atas tafsir pada sab'an, dan kami beri wal Quran al-azim, dan Quran azim. La tamuddanna aynaka ila ma matta'na bihi azwaja. Jangan kamu dan engkau Muhammad duk memanjangkan pandangan engkau itu ila ma matta'na, pada barang yang bersedak-sedak kami dengan dia azwaja. Tengok qauluhu ta'ala, tak kalah weh, wa ma khalaqnas samawati wal ard illa bihaqq. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Tuhan kata kami tidak menjadi di antara langit, 7 lapis langit. Langit 7 lapis. Dah langit 7 lapis, lapis, 2 lapis, 3 lapis. Bumi pun lapis, 2 lapis, tapi rapat. Langit satu-satu lapis berjalan ni 500 tahun. Kira lapis pertama, lapis kedua 500 tahun. Sengai langit, sengai. Adapun bumi rapat. Kami tidak menjadikan 7 petala langit, 7 petala bumi. Wa ma bainahuma, dan barang di celah-celah keduanya. Celah as-samawati. Dagi pula al-ardi. Di celah-celah langit dan bumi ni, di antara awal, matahari, bintang, burung layar duk tubai di tengah tu dah. Semua tu orang panggil ma bainahuma. Kami tidak jadi illa bil haq, malaikat dengan kebenaran. Lagi pula langit dan bumi ni dalataini, menunjukilah kedua-duanya langit bumi ala kamali khaliqihima. Langit bumi, luah dia, betul dia, lebar dia, tak ada tiar walaupun seputang. Bumi, luah dia, lebar dia, tak ada bertukar kat seputang. Kemudian dua ni, orang panggil jiring yang besar, kara yang besar, hak tu jadi langit bumi tak ada tiar seputang. Ini dalataini, tunjuk kedua-dua langit bumi ni ala kamali khaliqihima, di atas sempurna orang menjadikan kedua.
Makna kata langit nak sempurna, bumi tu sempurna, ini tunjuk di atas Tuhan menjadi dia tu sempurna lebih pada langit dan bumi. Bermakna kita tengok apabila satu perkara tu baik molek, mana kata orang menjadi dia tu molek. Kita tengok tah kita, kalau tuai tu orang panggil kekok, tuai tu tak molek, maka benda-benda tepi apa jadi tak molek juga. Sebab kita tahu kalau orang ni jahat, semua benda tepi punah dengan sebab dia. Tapi kalau kita tengok langit ni, endahnya orang panggil al-bada'i sana'i. Yakni benda yang terendah daripada perbuatan Allah. Ini tunjuk kata orang menjadi yang ni cangguk. Orang menjadi ini sempurna. Siapa dia? Khalik. Ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana tu dalam kitab kata al-bada'i sana'i. Yakni benda-benda yang terendah yang dibuatkan oleh Allah ta'ala. Ini tunjuk di atas sempurna Allah. Waqtidarihi. Dan tunjuk di atas kuasanya. Kuasa Allah. Wa annahu alladhi la tambagil ibadah. Dan bahasanya allazi la tambagi tidak sayugia al ibadah bagi nak ibadah. Tak sayugia, tak cumi, tak sepatut ibadat illa lahu wahdahu la syarikalah. Nak oyak kata ibadat pada lain, oh tak patut. Ibadat pada benda tu benda ni sebab kita ngaji tak diberala, tak patut. Malaikat hak patut kita ibadat, patut kita sembah, sujud dahi kita di bumi, illa lahu malaikat baginya bagi Allah. Sebab Allah Ta'ala menjadikan benda-benda yang comel, tunjuk di atas sempurna kejadiannya dan sempurnanya daripada kejayaan dan kuasanya. Maka kita nak pergi ibadat pada yang lain pada Allah, maka tak layak. Weh, tak layak. Wa anna sa'ata, dan sesungguh masa, sa'ah ni masa, allati takumu fiha al-qiyamah, yang berlaku pada masa ni oleh kiamat ini hari kiamat. La'atiyatun, kedatangan ialah mahalata, tidak jenis peluang lagi. Apabila datang. Langit kocok, langit utuh, bumi kocok tu berapi macam-macam. Dia datang. Kemudian hari kiamat, masa yang datang padanya kiamat ni, la tuwaffa, sesungguh dimati. Kullu nafsin, tiap-tiap yang bernafas, kullu nafsin. Kullu nafasin. La tuwaffa, diwafak, dimati. Kullu nafasin, akan tiap-tiap benda yang bernyawa. Bima amilat, dengan barang dia yang beramal. Makna kata diwafak, disempurna akan tiap-tiap seorang. Kullu nafsin, tiap-tiap seorang itu bima amilat. Dimatikan seorang, disempurna seorang. Tu saat ni tu bima amilat, dengan barang yang dia beramal. Yang amal gapo maka sempurna bagi itu benda tu. Kika yang mati. Fa'fu, maka ma'ah engkau ya Muhammad anil musyrikin. Ma'ahlah daripada musyrikin. Wasfah anhum wa tujawizu amma yaf'alu. Ma'ah dia lah apa daripada musyrikin wak gapo penyakit padamu. Maka fasfah as-safhal jami' ayatun mansukhah. Ayat dibata dengan ayat saih. Ayat yang tunjuki di atas perang. Maka ayat tunjuk atas perang nama nasikhah. Ayat ni nama mansukhah, dibatalkan dia oleh ayat tunjuki di atas as-saih, di atas berperang dah. Dan membata ayat fasfah as-safhal jami, seperti ayat wazaniyatu wazani, membata ayat asy-syaikhatu wasy-syaikhu. Deh inna rabbaka wal khallaqul alim, maknanya inna rabbaka wal khallaqul alim, dah ke likulli syai', Tuhan sangat menjadi bagi tiap-tiap sesuatu, al alimu bi, sangat mengetahui dengan syai', fala ya'jizu, maka tidak melemah akan dia akan rabbaka gawa ada syai' sesuatu fil ardi yang ada di bumi. Sesuatu dalam bumi nak pelemah tu tak leh. Wa fis sama' wala fis sama', ada sesuatu yang ada di langit kata nak mempelemah tu tak ada siapa dia boleh pelemah tu. Wala yukhfa alaih, dan tidak disembunyikan ke atasnya. Ke atas ke apa? Ke atas Allah sesuatu pun yang ada di langit dan bumi sekat tu malam ni. Panjang masa dah.